Al-Allamah, ini gelar dia orang alim yang sangat-sangat alim. Alim Al-Allamah, dia orang alim yang sangat alim. Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Makki. Ini kalau kita tengok ulama dulu, kat mana dia lahir, kat mana dia duduk, dia letak gelaran tu kat belakang. Ini dia panggil laqab kunyah. Laqab kunyah ni dia letak kat belakang. Dia lahir kat mana, dia besar kat mana, dia orang Makkah. Dia asal orang keturunan Mandili. Dia Mandili, satu tempat di Indonesia tu ada kaum orang yang dipanggil kaum Mandili, dan dia adalah orang Makki, orang Makkah. Kita ni orang kampung Kuantan. Kita Kuantan ni, kita ni orang kampung Kuantan. Allah Akbar. Jadi kata Syekh ni, kawan-kawan dia minta supaya dia tulis syarat. Setelah beberapa tahun, apabila Al-Faqih memenuhi permintaan ini, walaupun Al-Faqih bukanlah ahli dalam bidang ini. Ini satu adab daripada seorang yang alim. Ustaz Mahathir ini orang alim, tapi dia masih kata dia fakir dalam bidang ilmu. Fakir ni maknanya orang miskin ilmu. Sebab tu orang boleh jadi alim ni, sebab bila dia rasa dia tak alim, dia rajin mengaji. Kenapa kita malah mengaji? Sebab kita rasa kita pandai. Tak payah ngaji, aku tahu dah. Ramai budaya orang kita, aku tahu dah. Yang penting tu pun nak ngaji, aku tahu dah. Lepas tu dia mana? Kalau kita rasa aku ni bodoh, aku ni jahil, makcik tak ada, lepas tu makcik nak ngaji, ngajilah sampai mati. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Nabi kata tutuplah ilmu daripada dalam buaya sampai masuk lubang kubur. Lalu buat kubur ngaji ni, suruh Pak Imam baca taqid. Makcik beda, ingatlah akan datang kepada engkau malaikat maut, malaikat yang akan tanya kepada engkau soalan ini. Ngaji ni kan, apabila dia dudukkan engkau, dia akan tanya engkau, siapa Tuhanmu? Jawablah, jangan takut, Allahu Rabbi. Ngaji dalam kubur. Dalam buaya, mau kita dua-duakan kita ngaji dalam buaya. Orang Islam dia tak habis. Sebab itulah dia rasa dia fakir, hina sangat kan. Hakir ni hina. Fakir miskin. Dia mungkin kaya, kerja banyak, tapi ilmunya miskin. Dan ini kita kena rasa gitu. Dia kata berpandukan catatan pengajian ilmu tasawuf oleh khususnya syaikhi wa murabbi ruhi. Ini dia kata guru dia lah. Dalam bahasa Arab dia panggil syaikhi. Syekh ni makna tak syekh lah. Tak syekh ni terguru saya lah. Murabbi, pendidik ruhi jiwaku. Orang panggil istilah terguru ni yang boleh memberikan briefing atau persyarat atau perpanduan yang mendidik jiwa kita. Dari kita ni kasar jadi lembut, dari tak ikhlas jadi ikhlas. Ada orang yang dipanggil mursyid ruh. Dia pembimbing jiwa. Ada seorang dia cakap je, tapi dia ni boleh bawa kepada kita ni kepahaman sehingga kita rasa nak buat baik. Itu dia panggil murabbi ruhi. Murabbi, pendidik ruhi, ruh saya, jiwa saya. Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki Hafizahullah. Terhubung kepada Ustaz Mahathir ini, nama dia Ahmad Fahmi Zamzam. Masih hidup lagi. Satu ulama hebat yang duduk di Kedah. Dia bukan orang Kedah, dia orang daripada Indonesia, tapi dia mengaji di Nadwatul Ulama di India. Dia orang Indonesia, dia mengaji dekat Nadwatul Ulama Indonesia, Nadwatul Ulama di India. Kemudian dia ni pindah duduk di Kedah lama. Daripada dulu kan, saya tak tahu lah dapat kerakyatan atau tidak, tapi dia ada pondok di Indonesia dan dia ada pondok, dia mengajar di pondok di India. Jadi dia mengajar. Dia ada banyak kitab. Kalau kita cari kitab 40 hadis akhir zaman, 40 hadis kelebihan penuntut ilmu. Ini Syekh Fahmi Zamzam ni kan. Dia ada banyak kitab yang dia karang. Seorang yang sangat alim. Kawan baik dia Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari. Ini dua-dua ni ulama yang duduk di Dianan. Dianan itu diasaskan oleh Tuan Guru saya, nama dia Syekh Ahmad Yusof. Orang alim juga. Jadi tiga-tiga Tuan Guru ni berkumpul di Dianan Kedah, dan di situlah ramai orang gaji. Masya Allah ya. Saya balik Kedah baru ni sempatlah pergi ziarah di daerah Kedah tu. Sekarang ni
banyak sahabat-sahabat yang duduk mengajar kat situ kan. Tapi saya tak sempat jumpa dengan Tuan Guru Haji Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam ni ya. Dia ada anak Hafiz ni kena kenal ulama. Kena kenal Tuan Guru ni. Kalau jumpa pondok ni kena cerita. Kena pergi ngaji. Kawan kurang pun Tuan Guru tolong cerita sikit kat saya nasihat sebagai penuntut ilmu ya, supaya dia bagi peringatan. Baik, jadi dia kata melalui pengajian kitab Ayyuhal Walad. Ini salah satu kitab yang terkenal, Hai Anakku, ya Ayyuhal Walad, yang dikarang oleh Syekh. Kemudian ada kitab Bidayatul Hidayah, permulaan kepada petunjuk. Hidayatul Salikin kita lelah ya. Sayyidus Salikin dan Al-Hikam yang disampaikan oleh beliau. Dia tulis kitab, yang ini kitab-kitab yang Hidayatul Salikin bukan dia tulis, ini Syekh Abdul Samad Al-Balibani. Dia telah bacakan. Jadi Sayyidus Salikin Hikam, ini Al-Hikam ya. Hikam ni kitab yang dikarang oleh ulama yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sikandarani. Syekh ni daripada Mesir kan. Kitab dia Al-Hikam. Jadi kalau kita nak baca kitab Hikam, terjemahan sekarang ni yang terbaik, yang ditulis oleh Menteri Agama kita, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia tulis Syarah Al-Hikam bahasa Melayu. Saya mengajar dulu masa program Dr. Hasan Ali masih jadi exco dulu. Dia ada satu program ya, Promise dia bagi. Jadi saya mengajar kitab Hikam lah, pakai syarah daripada Dr. Zulkifli Al-Bakri. Sangat baik kitabnya. Ya, baik. Dia kata di samping sedikit pengalaman mengajar kitab berpengaruh bagi hati beberapa tahun sekarang dengan topik-topik di tepi kitab tersebut. Kita mengaji ni anak-anak, kita kena belajar. Ibu-ibu ya, topik. Apa makna topik? Iaitu mencatat di tepi. Itu dipanggil istilah topik. Macam mana nak tahu kita mengaji? Kita ada kitab. Anak-anak ni kira pagi ni tak mengaji gini, kira mustami'. Orang yang datang bawa telinga, tengok ustaz, tengok lantai, pejam mata, buka mata kan, sedar-sedar habis dah kuliah kan. Itu dia panggil mustami'. Nabi pesan kat kita, dalam hidup kita ni kena jadi salah seorang, iaitu Nabi kata kun alimah. Jadilah kamu tok guru, alim yang mengajar. Au muta'allimah, ataupun orang yang mengaji. Muta'allim ni apa ciri dia? Dia ada jadual, dia ada buku, dia ada pen, dia ada catatan. Itu muta'allim. Apa beza muta'allim? Itulah, dia ada buku, dia mengaji, dia tulis kat tepi. Tarikh ngaji bila kan? Ada setengah orang buku tak ada, tarikh tak ingat kan? Ustaz pun tak ingat. Jumpa dengan ustaz macam pernah kuliah, tapi di mana ya? Tak ingat kan? Allahu Akbar. Ada makcik jumpa saya, pakcik. Ada pakcik jumpa saya, dia tengok dia, sopo tu? Dia tanya, sopo tu pun? Dia tanya, Allahu Akbar. Kata pakcik dia tak kenal aku kan? Tak kenal. Waktu tak kenal. Kalau ustaz tak kenal soh, ustaz nak jawab apa tak ingat? Apa? Kan? Allahu Akbar. Jadi, muta'allim kena ada kitab dan topik kat tepi. Saya kitab-kitab saya tulis kecil. Ya, tahu kat tepi kan? Tapi saya tahu lah kat mana saya tidur waktu ngaji tu. Sebab apa? Waktu tulis tu dia memanjang tu, lepas tu senyap. Itu tanya aku tidur ni kan. Kan? Tidur pun tak boleh berkat. Dia mengaji dulu banyak tak tidur kan. Dan dah tengah kuliah lama saya ngaji dengan Tok Guru macam-macam. Tok Guru dan Tok Fadil Nur. Biasa dengan Tok Fadil Nur payah nak tidur kan. Dia akan jawab tafsir tu sebab nak tidur. Tok Guru Syekh Abu Bakar Plastik, ni boleh tidur sebab dia waktu terus sikit kan. Kita kadang-kadang terlelap. Catat tengok hilang. Tak boleh pula kan. Catat dia pakai topik ya. Jadi biasa kan ada topik ni macam bawa pen bawa ni ada topik kan. Catatan jangan hilangkan. Buku kita jaga ni. Tambahkan anak-anak yang biasa bawa buku catatan, jaga elok. Inilah ilmu yang kita catat sendiri kan. Ada seorang dia lepas sini jaga ini koleksi semua hidup. Anak cucu boleh tengok. Ini kitab pengawal berarti catatan tangan. Dahsyat kan. Kita kadang tak ada jaga ya. Kadang-kadang tak pandai jaga. Kita mengaji teruk-teruk, kita tulis teruk-teruk, kita hilang. Kita campak sana, campak sini. Inilah catatan ilmu kita.
Kita akan wajib seumur hidup dan jadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, saya ngaji, ya Allah, buktinya inilah buku saya jaga sampai mati, insyaAllah. Baik, boleh ya? Jadi Nabi kata al-mustami'ah. Jadi orang yang mendengar. Macam kita sekarang banyak pendengar kan. Sabi, ustaz, yang lain dengar. Itu permulaan. Al-muhibbah atau jadilah pencinta. Dia tak ngaji, tak dia datang, tapi dia sayang sangat dengan balik ilmu. Bila dia dengar ada kuliah ni, Allah Akbar, ustaz, minta maaf lah saya tak dapat datang. Ya, saya hanya boleh kirim kurma je. Saya boleh kirim tamar je, ustaz. Saya boleh kirim pisang je kan. Ada setengah orang balik ilmu dia tak ngaji, tapi dia support. Ustaz, kalau buat kuliah malam serata nasi goreng ni, ya Allah, ada. Ini namanya muhibbah. Nabi kata wala takunil khabisa, patahlah. Jangan jadi orang terlibu. Adik tak, ngaji tak, dengar ceramah apa tak, sayang apa tak, pelak dia semua. Buat kuliah, mesti kuliah aja. Ada orang dia anti kuliah, anti kan. Dia kata orang tak agak ngaji lah. Ada setengah-setengah masjid, tak ada kuliah-kuliah sekarang. Sebab apa? Ni, ada waktu lima ni. Nazir, saya cadangkan stok lah, ambil duit dia. Duit ada. Oh kan. Allah Akbar, sungguh. Ada masjid yang sampai sekarang tak jalan kuliah. Bertahun, 2 tahun PKP ni dia punya SOP ni tak stop. Dia kata semua kuliah. SOP masjid dia tak ikut Yairah, dia ikut dia je kan. Allahu Akbar. Jadi semua kuliah dia kata pastikan kuliah ini stop. Sebab tu dia ada buat ngaji banyak dia masjid ada. Ini orang yang tidak ada ciri muhibbah. Pencinta mata dia sendiri dia ustaz. 2 tahun dah kami tak ngaji ustaz. Tak dengar hadis, tak dengar Quran, tak dengar tazkirah. Allah Akbar. Patut Nazir ni rasa salah, rasa dosa sangat. Kita maaf lah jamaah masjid, saya nak buat kuliah tak boleh buat. Patutnya kena rasa gitu. Ni senang kuliah ustaz. Tak maaf kita tak boleh jalan lagi ni, tanpa lagut. Astagfirullahaladzim kan. PKP doa lagi ni kan. Kita pun risau ni. Maka ni semalam dah tutup dah semua masjid surau. Esoklah tutup dah masjid surau sebab pertambahan kes. Tapi sana tak apalah, kerajaan siap kan. Memang dia kena tutup je. Kita doa mudah-mudahan selama ni tak buat itulah. Kita doa mudah-mudahan kan. Kita doa pertambahan kes makin tambah ni minggu ni kan. Allah Akbar. Kita doa semoga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita. Ya, memang ikut kajian saya baca satu tulisan seorang doktor. Virus ni sebenarnya memang dirancang oleh golongan musuh Islam. Dia asalnya dia kaji virus tu, tiba-tiba virus tu terkeluar. Cina dia buat kajian kan, dia ada program virus ni kan, perang kimia ni. Dia tengah biak-biak ni tiba-tiba terkeluar, habis saintis dia kena. Jadi tak boleh kawan kan. Jadi akhirnya merebak seluruh dunia katanya lah. Ya, Allahuakbar. Dan mereka pun tersebar betul-betul asalnya virus yang dicipta oleh orang. Ya. Jadi macam-macam dia buat. Allahuakbar. Tapi kena. Kita tak nak, kita kena sedar. Benda tu bahaya. Semalam satu ulama hebat nama Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga kena. Satu tok guru paling tinggi dalam dunia ni, Presiden Persatuan Ulama Dunia, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, semalam dia kena disahkan positif coronavirus. Tapi saya tengok pagi tadi kawan-kawan tu dikatakan keadaan tuan guru ni insya-Allah semakin baik. Kita doa mudah-mudahan Allah leham dia ya, Allah selamatkan dia. Banyak ulama yang telah kembali meninggalkan ni. COVID-19 ni kan sebenarnya dah banyak tuan guru mati. Jangan kata kita belajar tapi pondok tak mati. Kalau sayang kita hebat, jangan. Kuman tak pilih. Dia teori tak tapi tak berkorban pergi budak sekolah tamil. Sebab Allah Ta'ala ni dia nak uji kita kan. Covid ni ujian. Dan tu imam itu orang tak pernah datang masjid tak kena. Pelik kan. Orang yang jahat-jahat yang buat promosi judi tak kena. Ya, yang kena orang datang tarawih. Orang yang solat, orang yang puasa. Allah uji kan. Berarti jangan pasal lah. Saya hidup pondok tak kena, tak apa jaga ya. Baik. Kemudian balik cerita tadi. Ni tabib ni, saya nak cerita tabib ni. Catatan ya. Orang ngaji dia ada catatan. Al-Faqih dia kata memberanikan diri membuat sedikit syarahan ringkas.
yang perlu dan terlampu supaya dapat menolong al-faqih dan teman-teman memahami beberapa istilah dan ibarat yang terdapat di dalam kitab asal. Tutup buku dulu, dia ada istilah dia yang tertentu, yang ungkapan yang tertentu, yang kadang-kadang kena hurai. Jadi pengarang kita kata dihurai pula yang perlu dihuraikan, ya, ada istilah. Oleh kerana bahasa yang digunakan oleh Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Bandili dalam kitab yang penawar bagi hati agak sedikit klasik yang sesuai dengan masa beliau. Dulu-dulu kita dulu masa lama lah, Arakian pun jadi, kan? Dulu-dulu masa lama kan? Jadi orang tua dulu dia bahasa Melayu yang tulis. Sekarang kita bahasa rojak lah, caca berapa. Ada bahasa kita yang bahasa Pakoni lama, ada bahasa yang daripada Sumatera lama, kan, bahasa Indonesia lama, yang orang tak faham. Itu kadang-kadang sebab itu orang lagi pondok dulu dia belajar translate, kan. Maka Al-Faqih berusaha melentur dan menyesuaikannya dengan bahasa yang lebih moden supaya ia bukan sahaja dibaca dan dimanfaatkan oleh golongan yang sudah berusia, tapi juga generasi muda sekarang ini. Ada uraiannya bahasa moden supaya kamu pun faham, makcik pun faham, kan. Ada juga makcik yang tak faham bahasa lama, kan. Orang Selangor kalau cakap bahasa kedua tak faham. Saya pergi ceramah dekat Bukit Bandung. Ada satu orang dekat Bukit Bandung kata, "Ustaz, kalau ngomong jangan laju-laju, nanti orang mengerti." Dia beritahu saya ada, kan. Sebab itu saya tanya dia, bila saya ceramah awak gelak juga. Dia kata awak gelak sebab apa? Sebab orang ngerti. Dia juga macam-macam. Allah. Jadi pasti kan, itulah bahasa. Dia kata walau bagaimanapun kandungan dan isi kitab tidak diubah, tidak dibuang dan juga tidak ditambah, ya. Tak ditambah tak buat, tapi tetap dikekalkan seperti mana yang ada dalam kitab asal. Tak asalnya beza, kan? Kitab asalnya beza. Jadi para pembaca yang beriman akan menjumpai nanti walaupun hampir setiap hari ayat dalam buku ini mengalami bahasa yang lebih moden, ia tetap mengekalkan kandungan dan isi kitab yang asal. Malah ketika setiap hari ayat dalam kitab asal juga dikekalkan dan tidak diubah. Dia macam perimah ini untuk membezakan kitab asal yang sangat berkat. Penawar bagi hati kalangan Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Bandili dengan syarahannya kitab Qalbul Salim ini, Al-Mutawadhi'. Mutawadhi', apa makna mutawadhi'? Yang serba rendah ini. Mutawadhi' ni pengarang kitab ni tawadhu'. Tawadhu' ni makna rendah ini. Kitab dia mutawadhi', yang sangat rendah ini. Hebat ni. Kita kalau boleh karang buku kita rasa hebat. Dia ni faham boleh karang capit je, tulis capit je, tulis sikit rasa hebat. Tapi ulama dia kata kitab saya yang sangat rendah ni, ya, sehingga Al-Mutawadhi'. Dan semua nota kaki footnote dia di bawahnya adalah syarahannya. Baik, kitab penawar bagi hati ini kitab yang sangat berkat, ya. Apa makna berkat? Baca dia dapat kebaikan. Itu makna berkat. Kita baca komik tak berkat kerana ilmu. Anak-anak suka baca komik kan? Suka tengok TV. Itulah kerana semalam ada orang isu. Isu dia ialah ada Tok Guru yang kata Imam Syafi'i baca Quran dalam bulan Ramadan 60 kali khatam. Persoalan ni ada orang tak percaya. Betul ke? Ya ke? Ngarut berapa sebagainya. Saya jawab sengaja daripada banyak tanya, betul ke imam-imam ni baca 60 kali? Kita tanya diri kita dah berapa kali? Kenapa kita tak kata-kata ni kan? Sebenarnya bagi budak tahfiz, sehari kali kata tak ada masalah. Nampak? Saya sekali kata belum. Baik. Budak tahfiz boleh buat. Tapi baca dia kena laju hadap. Kita baca sekarang ni, kita punya orang tua bacanya tartil. Wa ma'liyada a'budul ladhi baqani. Baca memang kan. Situ memang tak boleh kata. Dia paling-paling pun sehari juzuk je kan.
Lambatnya, tambah lidah-lidah kita dah tua dah tersesat. Budak-budak kafir lain. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dia panggil hadap. Laju tapi masih jaga tajwid. Ya, laju. Hadap dia baca. Kan? Ibrahim dari kata Allah wa fi kitabul muttaqin. Tak ada lagu lah. Aja insya-Allah sampai khatam sekali boleh. Boleh buat. Imam Syafi'i, kenapa dia boleh khatam banyak kali? Dia hafiz umur 9 tahun. Orang yang hafiz Quran, dia baca Quran kalau tengok lagi tak salah. Orang hafiz Quran jangan baca tidur baca, habis baca. Orang hafiz Quran. Kan? Saya tulis malam, kenapa lama dulu boleh baca Quran, hafal Quran banyak. Boleh baca Quran. Bulan Ramadan khatam berkali-kali. Kerana dia tak ada handphone. Imam Syafi'i ada handphone tak ada. Imam Maliki tak ada handphone. Kan? Imam Abu Hanifah tak ada handphone. Imam Nawawi tak ada handphone. Orang ni ada TV, tak ada TV. Yang di bazar Ramadan tak ada. Sebab tu dia boleh baca Quran fokus. Kan? Kita yang ada handphone pagi-pagi, ada budak tahfiz ni bagi handphone, gosok habis. Pagi-pagi main PUBG jangan main. Terbakar sobat-sobat. PUBG budak tahfiz kan. Tak, boleh rumah main tak? Boleh rumah main PUBG. Itu dia Pak Ustaz korang je. Tapi balik rumah PUBG. Allah Akbar. Tak, main PUBG. Main juga. Nampak orang je. Ustaz yang orang tidur kan. Balik rumah PUBG tak tidur. Astagfirullah. Suruh bosan. TV. Tak pedok ni kalau ni kan ada TV. Soal nak tahu perkembangan, tak payah kembang-kembangan. Nak tahu apa orang kena COVID, saya tak ambil tahu pun. Kan? Tak payah ambil tahu lah. Dia kata benda mentah ni, saya nak balik ke dalam tu je. Macam ni Ustaz nak tahu, ada tu orang cakap. Nanti Allah Akbar. Tak payah tengok hari kita ni. Biarlah berapa orang pun kena COVID tu, kita doa ya Allah sembuhkan. Jangan aku kena. Kan? Sembuhkan sudah. Saya pun nak ambil tahu. Quran, bila nak baca? Saya pun nak siapkan. Kita pergi bazar bazar Ramadan. Berapa lama nak beli kuih? Makan sikit Nasi bubur dah kenyang. Tapi kita nak pergi, nak balik, nak habis macam. Cuma kita hafal dulu Quran. Paling pun boleh baca satu juzuk. Paling satu juzuk. Juzuk ni kalau budak hafiz ni 15 minit dia baca. Betul? Kalau baca berapa minit satu juzuk? Setengah jam. Budak baru, kalau budak lama 15 minit je. Satu juzuk 15 minit kan? Kalau dia baca 15 minit, dia boleh pergi 1 jam 4 juzuk. Paling pun 1 jam dia baca 2 juzuk. Kan? Daripada pagi dia rehat kejap, dia bangun balik 2 boleh. Tak ada masalah. Kan kamu nanti bila sah khatam nanti, pelajar-pelajar yang ambil syahadah, satu hari dia kena habiskan. Semua pelajar tahfiz, dia kena duduk depan ni, guru semok, dia kena baca. Daripada awal sampai habis, semok. Ustaz dia kena semok, habis satu hari. Semua orang tahfiz buat itu kan. Sini buat itu, belum lagi kan. Nanti kamu akan semok daripada awal sampai habis itu, duduk atas kursi ni, hanya berhenti waktu makan, dia waktu kencing, lepas tu masuk solat, satu sambung, satu hari. Habis satu, 30 juz. Bukan pelik pun kan. Yang pelik orang yang tak baca Quran pelik kan. Ya Ustaz, boleh Ustaz. Memanglah kau kaki tengok WhatsApp, memang tak boleh lah. Orang yang kaki tengok TV, drama bersiri kan, tak boleh. Makcik-makcik bawah, kau pun tak boleh. Kan? Makcik bawah kan, memang. Dia keluar ke surau, dia cakap, Ustaz, kau tadi ceramah tadi. Aku kata dengan dia, memang tak ada kan. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Baik lagi cerita dia. Allah Akbar. Jadi cerita berkat ni. Kita yang berkat ni, Quran memang berkat ni. Penuh dengan kebaikan. Kita pun ada berkat. Saya mengajar di sekolah. Sedih. Mengajar di sekolah ni ada kesedihan dia. Iaitu budak gaji kata 1 sampai 5. Buku dia pun dia tak simpan. Ngaji pendidikan Islam tu, cuba tanya budak-budak gaji sekolah pendidikan Islam, ada dia simpan. Pengarang pun dia tak kenal. Itu macam-macam. Maknanya itu sudah tidak dianggap sebagai kitab kan. Dia walaupun orang panggil kitab tu buku, sebenarnya dia ada lagi istilah kitab ni,
iaitu jadi rojokan. Jadi budak-budak SKA ke mana ke, buku dia kata 1 sampai 5 tu dia tak simpan. Syariah Islam siapa dia tinggal kan? Dia tinggal. Kalau tanya dia balik dapat SPM dari universiti, dulu awak tahu buku ni daripada kita ni. Tahu lah, dia tak pernah cakap. Ada pernah pun dengar, tapi di mana dia jauh tak tahu. Kalau kita orang boleh tahu, saya baca daripada kitab ni sekian. Ini ilmunya. Lepas tu orang dulu dia baca satu kitab, itulah pegangan. Kami ngaji pondok dulu kan, ngaji di ma'had dulu pasal buku tu, itulah kitab rujukan kita. Ngaji kuliah-kuliah ni kita pegang satu buku, yang itulah yang kita tulis, kita tabik sampai kita mati kita pegang. Itu dia bagi kitab. Kata ada barakah dia. Tidak sedikit orang yang membaca, mentelaah, mengajar dan mengambil manfaat daripadanya menjadi orang yang baik. Itulah berkat. Berkat di tahfiznya apa dia? Tak sikit orang yang datang ke tahfiz ni boleh baca Quran dengan baik, boleh jadi imam dengan baik. Kamu tahfiz jaga ya. Minggu ni ada isu besar 2-3 hari ni, iaitu ada satu ulama besar jadi imam. Satu ulama besar ni pengikutnya ramai tapi tak ikut tajwid entah wal bukan. Dia baca, dia ulama tapi jadi imam teruk kan. Apa hukum? Hukum dia kalaulah dia baca tukar baris, tukar huruf, batal solat. Tak sah. Ada orang Arab ni, dia tukar huruf qaf jadi ga. Ihdinas siratal mustaqim. Orang Yaman, orang qaf dia tukar qaf jadi ga kan. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kamu tukar jadi jim, batal. Tak sah solat. Walaupun orang soleh, orang kan, tapi disuruh hukum pekah lah kan, hukum pekah. Tapi orang baca itu kan. Jadi sebab tu kamu belajarlah betul-betul sebelum alim ni, baca Quran betul-betul, jadi imam nanti betul-betul kan. Tak pernah jumpa satu budak tahfiz jadi imam, dia tak tukar jadi mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Astagfirullahaladzim, Ustaz Mubarakah. Sudah solat, Ustaz panggil di sini. Tahfiz mana? Tahfiz sekian. Masya Allah. Saya bagi tahu, kamu solat tadi tak sah. Pada Ustaz lah, kamu tak tahulah, kamu boleh sebut ke tak boleh sebut macam ni. Saya panggil dia, cuba betulkan. Qi. Dia boleh sebut, tapi sebab Ustaz dia dulu tak beri. Mungkin Ustaz dia bersama salah tadi. Sama-sama salah kan. Talaki yang salah. Mustaqim. Boleh sebut qi. Kan, ihdinas siratal mustaqim. Budak tahfiz kan. Budak muda ni kan, baguslah dia hafal banyak surah, tapi ingat apa yang salah dengan apa satu surah yang betul, mana baik? Mana surah sakit salah, huruf qaf dia tukar, ha dia tukar. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul ke tak? Ada ain jadi ngah kan. Astagfirullahaladzim. Tukar huruf batal kan. Astagfirullahaladzim. Baik. Jadi ini barakah, itu barakah. Apa yang Allah masuk tahfiz ini jadi baik. Apa yang Allah jadi baik. Apa yang Allah baca kitab ini jadi baik, jadi soleh. Malah mengislahkan orang lain. Soleh dia baik, islah dia memperbaiki orang lain. Kita ni jadi budak-budak tahfiz, kita kena soleh wa muslim. Soleh wa muslim. Apa dia soleh muslim? Soleh ni kita dah baik. Kita balik rumah, apa kita jadi baik dengan sebab kita. Adik kita jadi baik dengan sebab kita. Ini balik-balik kita jadi raksasa, buta. Adik kata, abang aku pergi sekolah kamil ke tahfiz ni lain macam ni. Kan, nampak macam apa jahat film kamil ni yang balik ni kan. Lain macam. Maknanya kita tidak soleh dan tidak muslim. Kita hendaklah memperbaiki orang lain. Makcik-makcik yang duduk pondok ni, Zawiyah Muhammadiyah, mesti bila balik kampung, geng-geng taman nak tengok apa perkembangan terkini. Kadang dia rumah makcik kia tu, cik dia balik daripada pondok tu lain macam lah. Dia punya gaya, dulu dia mami jarum, sekarang dia tak mami jarum dah. Dulu dia pakai baju ketat, sedap yang padat, lekat. Sekarang dia tengok baju dia lain macam. Ada nur di wajah ni, cakap pun baik je. Assalamualaikum.
Semalam kalau saya minta saya ke sana, kalau you betul cerita mau juga, mau kan? Allah Akbar. Itu bapak itu nama bos dia. Ya aku nak kira pondok Zawiyah Muhammadiyah tu macam kiyok yang mami tiada betul kok. Marah contoh ni. Ya, ada tak? Orang kata dia ada pondok, tapi dia gaduh habis dengan pengurusi pondok, dengan ustaz pondok, dia kerja habis. Ada pondok. Sebelum dia datang lagi, bila dia datang dia tunggu persatuan pengumpat sepondok. Contoh dia ada kawan-kawan yang buka pondok ni dah cerita macam-macam pondok-pondok kawan-kawan sebelum ni. Dia kata janganlah, ada yang makcik, ada yang pakcik. Pakcik, pondok saya isteri tu. Allah Akbar kan. Ada kes sebelum ni. Dia masuk je dia berkata semua. Ada? Dia bukan berkata kawan ni. Sebelum ni tak ada dua. Dia datang ada dua. Ini tidak jadi Muslim. Ya. Bila dia balik rumah, orang tengok dia ni sebelum ni pondok, dia jadi AJK, dia satu pengumpat. Jadi pondok nak jadi pusing. Dahsyat lagi. Astagfirullahaladzim. Naik pangkat pula dalam sudut kejahatan astagfirullahaladzim. Jadi baik. Jadi dia kata ia juga menjadi rojokan utama kepada penulis-penulis buku tasawuf sekarang ini. Ya, ilmu tasawuf ni adalah ilmu berkaitan dengan jiwa, hati. Ada orang dia hati, kenapa tak faham? Kenapa dia malu dengan tasawuf? Dia kata tasawuf ni kotor. Ada juga dia malu. Kotor, dia kata macam ayat acak. Astagfirullahaladzim. Ada dia malu ilmu tasawuf. Dia reti ke tasawuf apa? Tasawuf ni adalah Allah kalau Allah tasawuf ni. Pelik kan? Tasawuf ni ialah ilmu yang ajar kita nak ikhlas. Yang ajar kita ni takhalli dan ta'alli. Apa dia pula? Takhalli maknanya nak buang sifat-sifat yang mazmumah. Itu dia panggil takhalli. Ta'alli hiaskan, gantikan dengan sifat mahmudah yang terpuji. Dulunya sombong, sekarang dah tak sombong kenal diri. Dulunya tak ikhlas, ada sum'ah. Sum'ah ni suka dengar orang puji. Ada riak, suka menunjuk-nunjuk. Sekarang mukhlisin dalam budi. Kan? Dulu tu cakap kasar, keji, cakap maki amu, maki jalur. Sekarang cakapnya lunak dan lembut berbudi bahasa. Inilah tasawuf. Tasawuf ni bukan nak cerita tapi nak amal. Cerita dan amal. Jadi walaupun kita penawar bagi hati ini, kita tasawuf yang ringkas, dia sangat sistematik dalam membicarakan perkara-perkara asas yang berkaitan dengan tasawuf dan cara menyucikan dan menghiaskan. Ini yang saya sebut tadi, takhliyah wa ta'liyah. Istilah dia takhliyah, macam mana kita nak suci daripada riya. Takhliyah. Nampak? Saya belajar di tahfiz ni, saya belajar tak ikhlas tak Ustaz? Kamu ikhlas tak datang sini? Ikhlas tak? Tak Ustaz. Saya aku datang sini, bapak aku paksa. Ilah ni tak ada. Ni belajar yang apa ni Bu? Ni Ustaz, tak berani jaga tu lah. Sahaja aku hafal, aku Ustaz Rotan di buku kerana Allah Ta'ala. Hafal Quran, ada sifat taklah, ada. Sebab itu ada orang masuk akal, dia tak pernah hafal. Sebab itu tak kan. Kita nak hafal ni mesti datang dari hati. Kita tengok hafal lagu Korea, ikhlas tak? Makcik-makcik tu hafal lagu lama-lama tu. Lagu lama-lama, lagu Malam Segar tu, ingat sampai sekarang. Sebab tak ada siapa paksa. Ya, makcik-makcik lagu lama-lama. Pojaan hatiku mahimah. Kan? Masa hafal tu ada siapa paksa. Sampai sekarang nak mati bila ni. Allahu Akbar. Saya ni dulu kat rumah tak ada radio. Tak cerita lah. Bila kita seronok ni, kita boleh ingat. Satu hari saya pergilah ke ada Wazirapati. Kat kampung buat kenduri, malam Wazirapati. Kampung ni, bapak saya tu imam, dia malu sangat bapak Wazirapati ni. Tapi kawan-kawan kata, kita pergi tengok, balik masjid, lari pergi lah. Bapak-bapak pergi lah, kita tengok dulu. Allah Akbar. Wazirapati ni pertunjukan petas. Pertunjukan petas. Orangnya ni, yang nari itu podan. Yang nari itu podan, gini-gini itu podan. Yang nyanyi itu, saya boleh ingat lagu yang saya dengar pelancuran. Lagu dia apa dia?
Lagu dia nyanyi. Mau ke mana adik yang manis? Lagu dia nyanyi. Jalan sendiri tiada berteman. Boleh apa ada sekarang? Saya diri tak kuat. Ada lagi. 3 kali. Astagfirullah. Saya tak pernah dengar. Sedapnya kawan ni kan. Dia nyanyi 2 kali, saya diri tak tu lah. Ingat nak ceritanya. Tak ada siapa paksa. Ada tak kena batal? Tak apa kena batal. Kita benda yang karut ni, kita buat dengan ikhlas. Boleh kan? Kenapa benda yang baik kita tak boleh buat? Doa dengan ikhlas. Orang yang nak apa doa dengan ikhlas. Ada seorang sahabat saya. Kalau dia jadi imam, 5 waktu tukar-tukar doa. Hebat dia. Ya. Dia ni suka apa? Dia jumpa orang dia apa? Jumpa orang dia apa? Maka dia dapat doa lain. Makcik-makcik cuba ikhlas di sini. Kan? Ustaz, hari ni nak apa surah Ustaz? Tanya Ustaz. Tak nak Ustaz tak datang semalam. Makcik nak tasbih. Sampai Ustaz lari tengok makcik tu. Kan? Dia kata, asal tu kata makcik nak tasbih. Ustaz pun lari kan. Contohnya. Tadi Ustaz nak lari. Tengok kamu. Dia Ustaz nak tahu semua. Ustaz saya nak tasbih dulu. Tak ada lah. Tu lah. Kamu lari sebab tak hafal je. Bukan Ustaz yang lari kan. Cuma kita nak belajar ikhlas kan. Inilah yang namanya tahliyah, yang kita nak hiaskan pada hati kita sifat ikhlas. Bukan sedang yang nak cerita mudah, nak buat payah. Ia sangat sesuai untuk orang yang baru belajar. Baru belajar ni bahasa Arab dia panggil mubtadi. Mubtadi'ina, orang yang baru belajar. Kita ni baru belajar lah. Makcik-makcik pun baru nak belajar. Dah tua pun baru nak belajar. Tak pula kan. Dia tak belajar langsung. Ada orang dia ego. Ustaz, jangan cakap saya mubtadi ya. Saya dah tua ni. Kan? Tak kira budak, tak kira tua. Kita ni mubtadi'in. Orang baru nak ngaji. Tak apalah, ada permulaan. Ada tak? Umum yang kita tak boleh ngaji tak. Nabi suruh sampai masuk dia Allah. Kan? Ada satu pakcik ni, dia pegawai tinggi kerajaan. Dia pegawai tinggi kerajaan. Saya pernah buat kelas dulu untuk ngaji Quran. Iqra. Di satu surah ni, lepas Isyak kita ada Iqra. Satu pegawai tinggi kerajaan ni datang. Ustaz, saya baru nak belajar Iqra. Boleh Ustaz? Saya kata pakcik, tidak ada istilahnya pakcik tak boleh belajar sebab dah belajar. Ngaji lah. Memang dia, saya pun tahu tak kenal speaking masalah. Tapi ahli bakar tak kenal. Yang film-film kata jin kata tocek tu, tu geng-geng ni lah. Jadi bila dia orang mengaji, duduk sama-sama. Saya macam mengajar film-film tu kan. Tak ingat ahli bakar. Yang ni tak ingat. Yang ni masa ni terkubur mati. Tak ingat. Orang sama-sama kelas saya tu dah buat tak reti. Suruh pegawai tinggi kerajaan. Hebat-hebat. Ada datuk apa semua. Tak nak ngaji. Jadi ngaji lah kan. Kita semua mubtadi. Baik. Jadi dia sangat sesuai untuk kita kenal ilmu tasawuf. Dan ini menyucikan hati serta menghiasinya seperti Al-Faqih. Pengarah kita semua lah insyaAllah ya. Kita penawar bagi hati menjelaskan apakah arti ilmu tasawuf dan mabadi. Ini satu lagi istilah ni. Mabadi ni prinsip-prinsip. Ya, setiap ilmu ni dia ada prinsip dia. Ya, kita kena tahu ini apa asal prinsip-prinsip ilmu ni. Cara membersihkan dan menjaga diri daripada maksiat. Ya, kita kena jaga. Contohnya permulaan maksiat datang dari mata. Mata kan. Fa'ainun, mata. Tengok. Fa'abtisamatul, senyum. Fa'aidun, dating. Fa'liqa, jumpa. Itu ulama sebut. Ya, bila orang buat maksiat ni, ada kata terus buat maksiat. Ada orang tiba-tiba tu jumpa perempuan tu rogol. Aduh. Dia tengok dulu. Law view kan. Adik-adik tafsir ni dikurung kat sini. Tengok-tengok nyonya naik basikal, seluarnya ketat. Ya, bajunya sedap. Maka nampaklah pusat. Kan. Allah. Teringat nak buat maksiat kan. Allah. Lepas tu kena jaga. Ini kita nak belajar. Jaga 7 anggota zahir terlebih dahulu. Dia boleh buat dosa. Kemudian kita bersih dan menyucikan batin selepasnya. Anggota zahir ni jangan pegang-pegang. Ya, jangan tenung-tenung. Ya,
Jangan pegang-pegang. Ada buka lagu, jangan pegang-pegang, jangan pegang-pegang. Dia kata kan. Jadi sebab boleh jadi maksiat. Kita nak belajar ni kan. Para ahli tasawuf menyatakan apa yang ditutup atau istilahnya matlub. Masalah ni kenapa ni matlub? Maknanya apa yang ditutup kepada hamba melaksanakannya dalam perjalanan hatinya kepada Allah adalah yang pertama. Kita ni Allah nak kita bila kita buat apa? Maqlubu min Allah ilaina. Allah tuntut kita buat apa lagi ni? Iaitu yang pertama, kosongkan hati daripada sifat-sifat mazmumah atau istilahnya takhliyah. Takhliyah ni mengosongkan. Ada dia panggil takhli atau takhliyah. Ya, iaitu kita kosongkan hati. Jangan ada tak ikhlas. Jangan ada ego. Jangan ada sombong. Jangan ada bongkok. Saya yang paling layak di sini. Kan? Adalah dia ego. Siapa yang paling layak? Saya. Saya paling layak kan? Saya paling layak. Ni sebab tu orang gaduh. Orang politik banyak gaduh. Kisnya ialah saya paling layak. Saya paling layak kan? Walaupun orang tak pilih dia, tetap saya paling layak kan? Jadi saya paling layak. Kenapa orang jadi munafik di zaman Nabi? Iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia kata, saya lebih layak daripada Rasulullah jadi ketua. Orang tak pilih dia, orang pilih Rasulullah. Jadi dia malu. Dia kata, kenapa pilih Rasulullah? Saya lebih layak. Saya paling layak. Saya ada penyokong daripada Aus. Saya ada penyokong daripada Aus. Saya paling layak. Abdullah bin Ubay jadi ketua munafik nak bully Nabi. Iblis. Kenapa Iblis jadi setan? Iblis. Asalnya malaikat, kan? Dia ketua malaikat nama Azazil. Dia kata saya paling layak. Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Apa sebab Adam jadi khalifah? Ana khairun minhu. Kan? Anak-anak jumpa ayat Quran. Apa? Ana khairun minhu. Khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih layak jadi khalifah. Sebab Adam dari tanah, saya daripada khalaqtani min nar. Saya daripada api. Ana khairun minhu. Aku lebih baik. Alhamdulillah, ini ego kan? Ada tak? Adik-adik, bila tak latih jadi kemulah Allah. Apa dia lah? Kumul dia. Saya lah, paling saya kumul. Kan? Betul. Kadang-kadang orang ni dia rasa kelayakan dia tu sebab pelik kan? Kita rasa tak layak sebab tu. Dia rasa layak sebab tu. Ulah dia. Dia kurus. Ya, saya tinggi. Kan? Betul-betul lah kan? Dia pula satu, ada banyak sebab kan? Kelebihan yang Allah bagi kat kita ni kadang-kadang menjadikan kita ego kan? Yang ada ini satu. Dan seterusnya yang kedua, menghiasinya dengan sifat-sifat mahmudah ataupun dia panggil tahliyah. Tahliyah ni maknanya kita hiaskan diri kita. Dari ego kita merendah diri. Saya tak ada sangat ajar Ustaz setuju ajar saya ini ya. Kan saya tak ada. Kita selalu gunakan tahliyah ni salah tempat. Bila kita disuruh, saya tak pernah. Tolong siapa-siapa? Saya tak pernah. Saya tak pernah. Bila panggil tolong siapa? Saya kalau masuk mesti angin. Itu kita pemalas kan. Itu salah-salah tempat kan. Aku tak pernah kan. Saya boleh tolong siapa? Kan. Cuma Allah belajar tasawuf. Belajar tasawuf dia faham. Kat mana nak tunjuk tak pernah ni? Kan? Kat mana? Ini tak. Waktu suruh belajar, Ustaz kata kenapa kamu hari ni tasbih dengan Ustaz 3 ayat je? Tak maaf Ustaz, hamba yang hina-hina ini. Kan? Saya waktu saya Ustaz, belum lah Ustaz. Hamba saya juga. Singkatlah pandai cakap. Ustaz pun kata yelah. Tiap-tiap hari dia buatlah saya satu. Dan berapa sikit? Saya yang hina-hina ini Ustaz. Kan? Saya tidaklah pandai. Saya bukanlah seperti sahabat Nabi. Itu pemalas namanya kan. Allah Akbar. Baik. Dia kata ada pun pahala, ganjaran, kasyaf, firasat, wijdan, irfan, syurga dan keredaan. Semuanya adalah urusan Allah Ta'ala sebagai kurniaan mahu kepada hamba-hambanya yang ikhlas dan sungguh-sungguh menyempurnakan takhliyah dan tahliyahnya. Baik. Adil bila kita jadi baik, ada macam-macam ganjaran Allah bagi. Ada orang kadang-kadang nampak pelik Allah bagi kat dia ni. Dia kasyaf. Terkasyaf. Kasyaf ni maksudnya orang dulu panggil terus mati. Orang yang terus mati. Dia tengok
Tak mandi ya? Oh kan. Imam Suyuti, Imam Syatibi. Satu hari anak murid dia yang selalu tasmih yang pertama. Anak murid ni malam tu dia janabah, tapi dia semangat nak tasmih orang pertama hari. Dia lupa mandi junub. Dia tidur malam tu, pagi-pagi dia tu bergegas pergi masjid, solat subuh, terus gegas pakai syaitan. Imam Syatibi tu, orang baru nak, kalau tu nak tasmih, dia pun tengok orang ni. Dia kata, orang yang pertama ni pergi balik mandi dulu, orang yang kedua, maka nasariyan faliyaqra. Orang nombor dua datang baca. Orang yang pertama ni kata, Masya-Allah, syekh ni tak boleh aku baca ni. Yang pertama pergi balik. Dan kata baru dia cerita, aku tak mandi dulu ni. Orang pergi balik kan. Tapi syekh kata, man ja'a awalan falyarji'. Dia kata, orang pertama pergi balik. Orang yang kedua datang. Dia tengok, dia tahu kan. Allahu Akbar. Dia untuk guru kami. Di Mesir tu ada Syekh Sayyid Ali Abdul Majid. Kalau nak tengok, tiap-tiap tahun tilawah antara masa tu, ada satu hakim dari Mesir yang agak panjang putih tu. Itu Syekh Ali Abdul Majid, nama dia Sayyid Ali Abdul Majid. Dia ni memang kasyaf. Dia tengok kami kat Mesir tu, minggu tamu kami pergi. Ketika contoh ni, minggu tamu sampai-sampai tu kita pun pergi sekolah. Tasmih dia. Lepas cuti. Hari Sabtu tu cuti, kita pun jalan kat Mesir kan, jalan kaki di jalan ke tepi Sungai Nil. Jalan-jalan sampai kat zoo Hadiqah Al-Hayawanat. Bila masuk tengok zoo ni, esoknya pagi-pagi nak tasbih dengan dia tu, kuliah pagi-pagi, dia bertengok muka kami. Dia kata, Allahu Akbar, aku duduk Mesir ni lama dah, tapi sekali pun aku tak sampai lagi zoo dia tu. Dia kata, sekali pun aku tak sampai di zoo kan. Kamu bagus minggu sampai dah ke zoo Dia tengok kami pun tak cakap. Dia tengok muka kami enggak. Lepas tu dia tanya, ada dia beradik ke yang pergi ziarah cepat sangat tu? Saya ingat ke sekarang ayat ni. Al-'indakum ikhwan munakab. Kan? Bagus punya kan. Dia kata patutnya orang baru sampai ke Mesir semangat ngaji, ulang Quran. Ini jalan kan. Dia pun kata tidak, tapi dia pun baik, tapi kasyaf. Masya Allah. Satu hari kami pun dah duduk situ. Kita budak-budak kan suka main bola. Hari itu cuti kami pergi main bola kat Stadium Azhar tu. Bola lawan. Esoknya dia nak mulakan kelas, dia tengok, ya Allah, dia kata ada juga orang tak bola tengok-tengok kerja ramai-ramai. Satu pagi Quran tak baca. Kami betul Pak Syekh tahu kita main bola semalam kan. Itu namanya kasyaf kan. Ada satu kawan ustaz ni, dia nak kahwin dengan Arab. Rata-rata dia kata, kamu jangan kahwin dengan Arab tu kasar, kahwin dengan Melayu. Mohon kata Allahu Akbar. Tunduk kawan ni. Masya Allah. Itu bagi kasyaf kan. Kasyaf ni maksudnya ini Allah bagi pada orang yang tertentu yang melihat dengan firasat. Lepas tu Sayyidina Osman Ibn Affan, satu hari satu orang anak muda masuk jumpa Sayyidina Osman. Sayyidina Osman kata, kamu keluar sekarang, pergi taubat dulu. Kata tak kesempatan kamu. Sayyidina kawan pun terkejut. Pasal pula Sayyidina Osman kata, taubat ni kenapa? Tadi kamu nak datang tempat aku ni, kamu tengok perempuan kan? Dia ni nak datang Sayyidina Osman. Dia tengok perempuan jalan, dia duduk kat belakang dia senyap. Perempuan jalan laju, nampak tis, dia tengok dia. Lepas tu dia paling. Kamu tengok aurat perempuan kan sebelum datang rumah aku kan? Dia pun tanya, wahai Sayyidina Osman, ada lagi ke Nabi selepas daripada Nabi Muhammad ni? Kan? Tak ada Nabi. Ada wahyu lagi ke? Tak ada wahyu. Habis macam mana tuan tahu saya tengok? Kata Sayyidina Osman, ittaqu firasatal mu'min. Hendaklah kamu beriman dengan firasat orang yang beriman. Itu nama ilmu firasat. Ilmu firasat ni lah yang kita panggil kasyaf firasat kan. Kadang-kadang firasat ni gerak hati. Kita kalau beriman, kita ada firasat. Saya rasa ini kita pergi pun tak jadi. Itu firasat. Mau kita satu kan. Dia doa ke kita, dia ada firasat. Firasat tu Allah bagi pada hati yang baik. Sebab tu kita ni dalam bab kena ambil gerak hati.
Kita solat subuh, kita doa dan sebagainya. Itu saat cerita ada satu kisah kerasaan. Ustaz keluar dari rumah bawa budak-budak nak pergi ke UNICEF. Budak-budak takraw kan. Awal Ustaz bawa keluar. Jadi budak-budak kata, Ustaz, hari ni kami nak makan roti canai dulu Ustaz. Okey, kita singgah kedai. Ustaz singgah dekat Batavia kan. Kedai tu kedai Al-Kejana. Orang kata kita tahu Al-Kejana kan. Ustaz mana tu? Ini kedai ni ada roti canai Al-Kejana. Soal ni Islam itu kan. Kita berpana pagi. Tapi masa Ustaz turun daripada itu Ustaz berdebar. Masa Ustaz berdebar masa berdebar ni kan. Lalu Ustaz rasa ni mesti ada sesuatu alamat yang Allah nak tunjuk kan. Ustaz pun, anak murid Ustaz kalau nak masuk dalam kedai, dia nak ambil order kan. Ustaz tengok yang sedang undi roti canai tu. Ustaz pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun, itu je, tak jawab. Patutlah, debaran tadi. Ustaz pun tanya, awak Hindu ke awak Islam? Ustaz kita tanya, awak Hindu ke awak Islam? Dia pun jawab, saya Hindu lah. Saya Hindu lah, dia jawab. Allahu Akbar. Patutlah aku berdebar tadi kan. Jadi Ustaz kata tak nak boleh masuk lagi dalam kerja. Masuk. Kenapa Ustaz? Kamu tak dengar dia cakap tadi, saya Hindu lah. Orang tak dengar kan? Tak kira nak main makan je kan. Kita orang Islam kena makan yang halal. Kita makan benda haram. Tak tahulah haram tidak lagi, tapi kita orang kafir khabar kan. Itu depan Nabi kata, istafti qalbaka, hendaklah kamu tanya hati kamu. Hati yang bersih ni, kita pagi-pagi solat, doa, zikir, baca Quran, insya-Allah kita akan dapat hati yang ada firasat. Gerak hati kita betul. Kita tengok budak ni kan. Gerak hati betul insya-Allah. Tapi ini Allah yang bagi. Kita jangan kata, saya nak lagi sifat-sifat ni saya tak jadi orang yang ada firasat. Kata kita Allah yang bagi. Pahala Allah yang bagi. Ya, syurga Allah yang bagi. Ya. Ini sifat-sifat yang karamah Allah yang bagi. Jangan kita dakwa saya ada karamah ni. Karamah ni kita yang bukan kita declare, orang lain yang tengok. Ya. Sebab tu kami dah jaga. Ada orang nampak orang awam kata karamah. Dia tu boleh terbang. Kata ulama, kalau kamu tengok orang terbang, orang boleh jalan atas air, tengok syariat dia macam mana. Kalau dia tu menyalahi syariat, setan. Ada orang dia terbang. Ya, Tuan Guru kepada Dr. Harudin cerita. Tuan Guru ni orang Indonesia asalnya, Profesor Mokhtar Lintang. Ya, Profesor Mokhtar Lintang. Ya kan? Tuan Guru, dia profesor Tuan Guru, gagal dia pun profesor juga kan. Dia cerita ada pengalaman dia dekat Indonesia. Ada satu hari ni kisah satu orang yang jaga kereta api kena banjir kan. Orang Islam dengan dia ingat kawan Islam kan, duduk jaga ni sama-sama. Bila kena kepung banjir ni, tak tahu nak buat macam mana dah. Banjir kan, jadi macam mana nak keluar. Maka kawan yang seorang lagi kata, aku boleh bawa kau keluar. Kedua cakap aku, kita boleh keluar. Tapi syarat, kau pejam mata, kau jangan sebut nama Allah, kau jangan baca ayat Quran. Kau tidak jatuh kita dalam diri ni. Ingatkan kawan dia ni orang Islam kan? Rupanya dia ni orang yang ada setan jin dia kan. Aku boleh bawa kau keluar, tapi syarat ni kau jangan baca bismillah. Kau jangan ni kan. Kau jangan sebut, kau diam je, kau jangan baca. Dia berpeluk orang ni, tiba-tiba sampai atas bukit. Boleh tak? Terbang. Tak boleh. Jadi boleh terbang ni lari pun boleh. Tapi orang kafir pun boleh. Dia ambil kafir. Jangan main. Boleh terbang. Dia boleh masuk sini gila. Ya, orang di sini kan. Jadi tengok kalau dia ni ikut syariat, betul. Kalau dia declare, dia kata itu pun setan kan. Kita banyak orang itu. Jangan itu orang ni, Masya ni, dia ustaz ni kan. Padahal dia bersahabat dengan jin dan iblis. Allah Akbar. Ada satu tok bomo datang kampung ustaz nak berubat. Datang nak berubat ni. Jadi bila sampai kat kampung tu, dia nak awal dia baca Jafiyah yang Quran ni. Bila dia sampai nak berubat, abang ustaz ni duduk belakang, abang ustaz baca ayat kursi. Baca ayat kursi.
baca ayat kursi. Lada kali dia pusing belakang. Tolong Allah udah ni. Mungkin dia marah. Kenapa dia marah? Setan. Kan? Oh, biasa dia pegang pesakit ni terus boleh bangun. Itu setan. Kan? Ibu jangan terpedaya dengan orang yang masuk setan ni. Dia pegang tak boleh bangun terus. Ini syaitan. Jadi kita terserah pada Allah Ta'ala. Dia nak bagikan rahmah ke dia nak bagi begini, dia panggil mauhu. Jadi Allah bagi pemberian daripada Allah. Orang Islam ngaji yang mutasawwif, belajar agama bukan nak dapat benda-benda ni, sakti-sakti ni. Ya, tapi Allah tolong itu kerja Allah. Dia bagi ma'unah, pertolongan daripada Allah Ta'ala. Okey, jadi kata pengarang kita, buku Qalbun Salim ini jauh daripada sempurna. Justru kepada para masyayikh, tuan guru, tuan guru, teman-teman dan para pembaca yang budiman sekalian yang menjumpai apa-apa kesalahan dalam buku ini, silalah menghubungi penerbit supaya dapat dibetulkan ia menjadi lebih sempurna pada masa yang akan datang. Ini ada, kita jumpa salah. Saya pernah tulis buku kecilan, salah banyak. Memang ada salah, typing error, editor kan, kadang-kadang buat dua kali salah. Biasa, sebab kita manusia tak sunyi daripada kelemahan. Jadi apa nak buat? Tunggu mesej kan. Jadi semoga Allah membalas kebaikan yang telah dilakukan oleh Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Qadir Al-Mandili melalui kitabnya Penawar Bagi Hati yang sangat bermanfaat ini dengan balasan dan ganjaran yang sempurna. Ini Syekh Abdul Qadir ini meninggal lama dah. Ustaz pernah jumpa dengan anak di masa Kimkah dulu. Kebetulan anak Syekh anak dia nama Syekh Ahmad bin Abdul Qadir. Syekh Ahmad tu dia kahwin dengan anak kepada sepupu Ustaz, dua sepupu Ustaz yang duduk di Mekah ni. Maka Syekh Abdul Latif. Syekh Abdul Latif ni penantu dia Syekh Ahmad ni kan. Jadi ada cucu dia bila kami pergi Mekah ni datang carilah. Ustaz pernah pergilah rumah Syekh Ahmad. Syekh Ahmad ni satu-satunya orang Melayu yang dibenarkan mengajar di Masjidil Haram generasi kemudian. Lepas tu dia dah meninggal Syekh Ahmad ni. Dulu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Bosmoni dia mengajar di Masjidil Haram kan. Jadi anak dia dibenarkan dia jadi warga Saudi. Masya-Allah Ustaz bagi dia sangat baik. Syekh Ahmad Abdul Qadir ni dia raikan tetamu. Jadi masa Ustaz pergi tu tak ramai lah. Dia kata sebab tahun ni dia keuzuran kan. Dia anak dia datang ambil kat hotel. Ayah dia nak jamu orang yang orang Kedah yang pergi tu dia jamu jemaah kan. Subhanallah, orang yang sangat hebat ya, orang yang sangat baik. Jadi kebaikan dalam ilmu bapak dia ni pun hebat, jadi anak pun turunlah kebaikan yang baik. Jadi juga semoga Allah menerima usaha kerja dan tidak seberapa ini sebagai sesuatu yang akan memberatkan timbangan hasanat penulis dan penyusunnya, masyayikh dan keluarganya dengan berkat Sayyidina Al-Mustafa Al-Mujtaba Nabi Muhammad SAW dan berkat bulan Ramadan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Orang tulis buku ya, Nabi kata man dalla ala khair falahu ajruhu wa ajru man amila bihi. Siapa yang menunjuk kepada satu kebaikan, maka Allah akan bagi pahala kat dia. Dan pahala bila orang ikut. Kata tulis buku ni pahala berterusan. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang berguna kan, insya-Allah. Mudah-mudahan pengarang ni daripada pengarang yang asal dan pengarang sekarang ini mendapat ganjaran pahala tersebut. Allahumma barik lana fi Ramadan wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa dhadd al-basar wa 'add al-lisan wa qira'at al-Quran ya Rahim ya Rahman ya Karim ya Mannan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ini tulisan Ustaz Muhammad Joli tahun 2019. Dia tulis kitab ni selesai tahun 2019. Sekarang tahun berapa? 2021. Berapa tahun dah? Ada masuk tahun yang ketiga. Mudah-mudahan kita dapat manfaat insya-Allah. Jadi kita berhenti mukadimah Muhammad Joli dulu. Insya-Allah kita akan sambung pula kita pada minggu-minggu yang akan datang. Kita masuk mukadimah muallif pula insya-Allah ya. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin
wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.